Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kata-kata al-arifin billah tentang kelebihan zikir. Yang ini berkata ulama yang arif dengan Allah, yakni orang yang mencapai makrifat kepada Allah. Di antaranya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allah Ta'ala tidak mempadukan ke atas hambanya sesuatu kepaduan kecuali menjadikan baginya had-had yang tertentu. Kemudian dia memberi kemaafan kepada hamba yang dipadukan tadi dalam keadaan keuzuran selain daripada zikir. Yang ini Allah Ta'ala tidak mempadukan sesuatu kepaduan kepada hamba kecuali dibataskan. Ada batasan-batasan, ada had-hadnya. Seperti sembahyang ada hadnya, waktu-waktu sembahyang ada had dari segi waktu, ada had dari segi rakaat dan sebagainya. Tetapi ada pun zikir tidak ada had. Bahkan dalam keuzuran pun boleh kita berzikir. Dalam ada air semayang pun boleh berzikir, tidak ada semayang pun boleh berzikir, dan boleh berzikir di mana saja kita berada, tidak ada had. Ada pun dalam ibadat-ibadat lain ada batasan-batasannya. Seperti sembahyang ada waktu-waktunya yang tertentu, tetapi zikir bila-bila masa kita boleh mengerjakan zikir. Inilah kelebihan zikir, inilah kehebatan zikir. Bahagian ulama mengatakan bahawa kalau kita sembahyang, belum tentu sembahyang kita diterima oleh Allah. Boleh jadi sembahyang kita tidak cukup rukun dan syarat. Apabila kita mengeluarkan zakat, belum tentu lagi diterima oleh Allah. Takut kita tidak menepati kehendak syarak mengenai zakat. Begitu juga dengan puasa, belum tentu ibadat puasa kita diterima. Boleh jadi ada perkara-perkara yang boleh merosakkan ibadat puasa. Tetapi ada pun zikir Allah Ta'ala akan menerima, kerana ia adalah amalan yang cukup mudah, hanya menyebut saja nama Allah Ta'ala dan ditanamkan di dalam hati. Sehingga kan ulama mengatakan bahawa kalau manusia itu lalai, walaupun dia berzikir hati masih lagi lalai, dia lebih baik daripada orang yang lalai tidak berzikir. Lalu Ibnu Athaillah di antaranya mengatakan, tetap berzikir kamu walaupun hati kamu dalam keadaan lalai kepada Allah. Latihkan berzikir, sebut banyak-banyak nama Allah. Lama-lama orang yang sentiasa berzikir akan menyebabkan hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menjadikan bagi zikir itu had tertentu dan terhenti padanya. Ada pun zikir boleh bila-bila masa, dalam keadaan berdiri, berjalan, baring, waktu pagi, petang dan sebagainya, ada. Tidak ada had, boleh dilakukan bila-bila masa. Ada pun sembahyang, ada waktu-waktu yang diharamkan sembahyang. Kadang-kadang kita tidak boleh sembahyang sunat pada waktu-waktu yang tertentu. Ada batasan-batasan. Tetapi ada pun zikir kita boleh melakukan di mana sahaja kita berada, pada waktu bila-bila sahaja. Maka dia tidak memberi kemaafan kepada seorang pun untuk meninggalkannya. Maka jangan ditinggalkan zikir ini kecuali orang yang tidak waras akalnya, kecuali orang yang tidak waras sahaja meninggalkan zikir. Sebab itulah orang-orang salafus salih mereka itu mengamalkan zikir. Sebelum disyariatkan sembahyang, para sahabat hanya berzikir saja, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dikatakan tidak ada orang yang meninggalkan zikir kecuali mereka akan mencapai ketenangan di dalam hati dan akal yang waras apabila berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan berzikir ini bukan saja boleh menenangkan fikiran, tetapi zikir ini boleh menyembuhkan penyakit. Apabila seorang itu sentiasa berzikir kepada Allah Ta'ala, maka katanya Ibnu Abbas, Allah Ta'ala menyuruh manusia mengingati Allah dalam semua keadaan. Maknanya ibadat yang cukup baik, yang cukup mudah, yang cukup ringan, boleh dilakukan di mana sahaja. Sedangkan ibadatnya ringan, pahalanya begitu besar, yakni berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setengah ulama mengatakan kalau orang banyak ilmu, banyak ibadat, tapi ilmu dan ibadat yang banyak itu tidak disertai dengan zikir, boleh menjadikan ilmu dan ibadat yang lain kurang manfaatnya.
Kerana zikirlah yang menghidupkan hati. Maka ibadat dalam keadaan tidak hidup hati menyebabkan orang itu lalai ketika melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah taala, "Fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Dan dia kata di sini, ingatlah Allah di waktu kamu berdiri. Ingatlah Allah ketika berdiri, ketika duduk dan ketika berbaring. Hendaklah sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan arti kata menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah, ada yang menyebut dengan lidah, ada yang menyebut dengan hati, ada yang menyebut dengan sir. Dalam lagi daripada hati, seperti orang yang bernafas sentiasa sebut, tak tertahan dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang yang ini dilihat tak payah berzikir dah dengan lidah, kerana hati mereka sudah berzikir. Bahkan ketika duduk, diri, berdiri, baring dan sebagainya, dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim ajmain, hidup mereka adalah hidup berzikir kepada Allah. Apabila mereka berzikir kepada Allah, kita dapat lihat kehidupan sahabat Nabi. Mereka tinggalkan dunia, hati mereka sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ambil dunia hanya sekadar saja. Adapun yang mengambil dunia, dunia tidak melalaikan mereka. Mereka sanggup berjihad pada jalan Allah taala, walaupun orang pihak-pihak musuh begitu ramai, tapi hati mereka sudah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dalam keadaan sabar di atas ujian Allah taala, berbagai rintangan, tetap mereka sanggup harunginya, kerana mereka itu manusia yang sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah, ya ayyuhallazina amanu zkurullah zikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu kepada Allah dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya. Allah taala menyeru kepada orang yang beriman, menunjukkan di antara ciri-ciri orang yang benar-benar beriman adalah berzikir. Adalah berzikir, dan disuruh berzikir sebanyak-banyaknya, menunjukkan orang yang banyak berzikir, orang yang terselamat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada para sahabat, termasuk kepada umatnya, termasuk kita semua, hendaklah kamu memperbaharui iman kamu dengan memperbanyakkan menyebut la ilaha illallah. Dengan arti kata, orang yang banyak berzikir kepada Allah, sebut nama Allah, dia adalah orang yang terpelihara imannya. Bahkan Allah Ta'ala menyeru kepada orang beriman, sebut nama Allah Ta'ala banyak-banyak. Dengan arti kata, dengan menyebut nama Allah Ta'ala ini banyak-banyak, menyebabkan iman kamu terpelihara. Maka oleh itu, kita diseru supaya memperbanyak. Allah Ta'ala beri, dan ibadat yang paling besar ibadat dia, sehingga kan ibadat inilah yang menyebabkan boleh manusia itu memberi kesan di dalam hatinya, menyebabkan kuat iman dia, ingat dia kepada Allah dengan jalan berzikir. Atas kapal terbang ke, duduk atas kapal laut ke, atas daratan ke, musafir, duduk di rumah, boleh berzikir. Bahkan orang kaya pun boleh berzikir, orang miskin pun boleh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan orang-orang miskin, mereka itu tidak dapat infak fisabilillah. Orang kaya dapat infak fisabilillah. Lalu Nabi menyuruh orang-orang miskin ini supaya mereka itu berzikir. Dengan berzikir, mereka seperti orang kaya. Bahkan dikatakan orang yang berzikir ini pahala dia besar. Pahala dia besar. Maka Nabi mengatakan,
Kalau kamu berzikir, kamu seperti orang kaya tadi. Lalu disuruh berzikir dengan cara bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir dan sebagainya. Berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, berzikir. Lalulah orang kaya pun berzikir. Lalu Nabi mengatakan, Allah Ta'ala memberi kepada siapa yang sesiapa yang ia kehendaki. Orang kaya berzikir, orang miskin berzikir. Kalau orang miskin berzikir, orang kaya berzikir, orang kaya lebih lagi. Kerana apa? Dengan kekayaan dia boleh infak fi sabilillah. Lalulah Nabi beritahu amalan, kalau kamu nak jadi orang yang banyak pahalanya, boleh lawan orang infak fi sabilillah, berzikir. Berzikir. Kalau nak pahala seperti jihad fi sabilillah, pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana zikir ni hati akan menjadi tenang, menyebabkan seorang itu ikhlas dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan sihat kita boleh berzikir. Dalam keadaan sakit pun boleh berzikir. Boleh berzikir dalam keadaan sakit. Kadang-kadang dalam sakit kita susah nak ibadat. Dalam keadaan kita sakit, payah kita nak buat ibadat-ibadat yang lain. Tetapi zikir dalam sakit pun mudah, boleh berzikir, menyebut nama Allah Ta'ala. Inilah kelebihan berzikir. Sama ada tersembunyi dalam keadaan, boleh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelebihan satu ibadat yang Allah Taala berikan kepada orang yang beriman kepada Allah, dan manusia yang tidak berzikir sahabat Nabi selalu jumpa Nabi, ya Rasulullah, macam mana kami nak amalan nak masuk dalam syurga? Lalu Nabi beri amalan-amalan lain. Lalu ini Nabi beritahu ada amalan yang cukup ringan tapi mudah masuk syurga, dan juga ringanlah amal ibadah zikir kepada Allah. Rasulullah, banyak saya yang ibadah yang aku sendiri pun tak mampu nak buat. Banyak ibadat-ibadat yang dibebankan yang tak mampu nak buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala banyak-banyak. Apakah amalan yang aku boleh buat tapi seolah-olah aku buat ibadat yang lain? Nabi suruh berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kelebihan orang yang banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Berkata Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, Sayyidi Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, zikir ialah melepaskan diri daripada lalai. Bermakna orang yang tidak berzikir hatinya lalai kepada Allah Ta'ala. Kalau orang itu sembahyang tetapi kehidupan sembahyangnya tidak disertai dengan zikir kepada Allah, sehingga kan ulama menyusun lepas sembahyang hendaklah kamu berzikir kepada Allah Ta'ala. Fa idza qadaitumus shalah fadhkurullah. Apabila kamu mengerjakan sembahyang, apabila selesai mengerjakan sembahyang, zikirlah kamu kepada Allah. Menunjukkan kepada kita apabila kita lepas mengerjakan sembahyang, ibadat-ibadat yang fardu seperti sembahyang fardu, fadhkurullah, hendaklah berzikir kepada Allah Ta'ala supaya membersihkan hati-hati kita. Maka tidak dapat tidak, zikir boleh melepaskan diri daripada hati yang lalai. Kalau ditanya orang tanya, hati saya ini lalai kepada Allah, macam mana nak suruh hati saya tetap dengan Allah, ingat Allah? Jawapannya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka melepaskan diri daripada lalai, melepaskan diri daripada lupa, dengan hati yang sentiasa hadir bersama Al-Haq, hadir bersama Allah. Bermakna orang yang berzikir hatinya sentiasa ingat Allah, hati dia sentiasa ingat kepada Allah. Kalau hati sudah ingat Allah, tidak ada lagi lalai. Manusia itu dikira lalai kalau hatinya tidak ingat kepada Allah. Tetapi kalau hati dia sudah ingat kepada Allah, maka manusia ini tidak dikira lalai. Orang ini tidak dikira lalai. Orang yang tidak lalai kepada Allah, maka dia dikira orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lalainya apa? Adakah tangan kita yang lalai? Adakah kaki kita yang lalai? Kenapa tidak pergi ke masjid? Lalai kita tak pergi sembahyang ke masjid. Kenapa tak ada angkat takbir? Lalai kita. Sebenarnya yang menyebabkan kamu lalai, tangan pun jadi lalai, kaki pun jadi lalai, tidak pergi rumah, tidak pergi tempat ibadat, tangan tidak mengangkat takbir, situ menjadi lalai disebabkan hati yang lalai. Hati ini liar. Maka bila hati liar tadi, hati liar, dekat hati ni banyak ada nafsu, ada dunia dan sebagainya, maka dia ini
adalah zikir. Paganya seorang itu kalau dia tidak melalui jalan berzikir, dia tidak akan mencapai ibadat yang khusyuk dengan Allah. Dan orang yang tidak berzikir, ibadahnya hati lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan juga mengulang-ulang nama Allah, sebut nama Allah Taala banyak-banyak dengan hati dan juga dengan lidah. Kita kena banyak sebut dengan lidah dahulu. Sebut dengan lidah, mari dengan hati. Kadang-kadang kita mari hati dulu. Kalau benda dunia kita hati dulu. Mari mikir nak makan, mari dalam hati, baru khabar dari mulut. Daripada hati dulu. Tengah-tengah fikir, mari dalam hati kata, oh nak makan nasi, baru lidah sebut. Itu dia kata daripada hati, ke lidah. Tapi kita ni nak masukkan nama Allah di dalam hati kita, maka sebut dengan lidah. Bila kita sebut nama dengan lidah, hati kita ini gelap dengan dosa-dosa. Hati kita gelap dengan maksiat yang kita lakukan. Kenapa hari ini tidak khusyuk sembahyang kepada Allah? Kenapa sudah lama dah kita sembahyang tetapi tidak ada perubahan akhlak dalam ibadat kita, sedangkan disebut inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sembahyang itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Lalu ulama mengatakan sembahyang yang tidak dapat mencegah perbuatan keji dan munkar, sembahyang yang tidak disertai zikir kepada Allah Ta'ala. Hati dia yang gelap akhir sekali tertembus cahaya zikir tadi. Sikit-sikit cahaya zikir tadi akan menembus hati yang gelap tadi, akan dibersihkan hati yang gelap sedikit sehinggalah hati yang gelap tadi menjadi bersih, menjadi suci, sehinggalah terpancar nur Allah Ta'ala. Akhir sekali menyebabkan hati kita ini takluk dengan Allah. Dengan arti kata hati kita ini teringat dengan Allah Ta'ala. Maka dalam keadaan orang yang berzikir, hatinya tetap dengan Allah Ta'ala. Melalui zikir lidah, kemudian masuk di dalam hati dengan mengulang-ulang nama Allah, ulang-ulang sifat Allah Ta'ala, sifat-sifat Allah. Macam-macam kita boleh berzikir. Ar-Rahman, Ar-Rahman pun boleh, Ar-Rahim pun boleh, Al-Hayyum Qayyum pun boleh berzikir dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Dan sifat-sifatnya, ataupun hukum daripada hukumnya, ataupun perbuatan daripada perbuatannya, ataupun selain yang demikian itu daripada apa yang boleh mendekatkan diri kepada Allah. Tersebut nama Allah banyak-banyak. Dengan arti kata menyebut nama Allah, sifat Allah, perbuatan Allah Ta'ala, diulang-ulang lagi nama-nama Allah, menyebabkan kita ini semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan berzikir kepada Allah. Sebab itulah orang yang tidak berzikir ini dibimbangi semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kan dikatakan yang membezakan orang-orang ahli sufi ini dengan orang yang ahli abid, ahli ibadat ini, dibezakan ahli sufi dengan ahli abid adalah hati. Ada hati yang membezakan mereka. Maknanya yang membezakan ahli sufi dengan ahli abid. Dan ahli sufi ini mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni orang yang hatinya bergantung dengan Allah Ta'ala. Dengan sebab apa? Dengan sebab hati dia ingat kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang orang-orang yang dekat dengan Allah, ibadat dia tidak banyak, tetapi hatinya dekat dengan Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab hati berzikir kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau orang itu beribadat, sembahyangnya banyak, puasanya banyak, infaknya banyak, tetapi berzikir kepada Allah Ta'ala lagi, lebihlah cepat hatinya, lebih dekat dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jalannya, jalan dekatkan diri dengan Allah. Ada orang kata sudah berzikir tapi hati lalai juga kepada Allah. Walaupun berzikir, lalai kepada Allah, teruskan berzikir. Ada orang kata sudah berzikir tetapi maksiat tidak dapat ditinggalkan. Berzikir setiap malam, setiap hari berzikir. Sudah duduk di dalam majlis zikir tetapi maksiat tidak mampu lagi ditinggalkan. Teruskan berzikir. Walaupun tidak mampu lagi meninggalkan maksiat, teruskan berzikir. Kalau kita baca kisah ulama-ulama silap, baik Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Junaid Baghdadi, Yazid Bustamin dan bermacam-macam lagi, ramai lagi ulama-ulama, mereka mentabiah hati melalui zikir. Bahkan ada orang jahat-jahat, orang yang perampok, pencuri, dijinakkan hatinya dengan berzikir kepada Allah. Bila dah banyak berzikir, hati pun tunduk kepada Allah Ta'ala. Manusia yang dahulu buruk akhlak menjadi sebaik-baik manusia.
Saidina Umar Al-Khattab dahulu masa zaman jahiliyah, dia pernah kata orang yang dia benci itu adalah Muhammad, yang paling dia benci. Tetapi apabila dia beriman dengan Allah, mengerjakan ibadat dan memperbanyakkan berzikir, lalulah Saidina Umar pernah berjumpa dengan Rasulullah, lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, aku kasih kepada kamu lebih daripada aku kasih hati aku, anak isteri aku dan jiwa raga aku. Aku kasih pada Allah dan Rasul mengatasi segala-galanya." Lalulah Rasulullah mengatakan, "Baru sekarang kamu benar-benar beriman." Baru benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala. Yang dahulunya orang jahil, masa zaman jahiliah, Saidina Umar digeruni, tetapi menjadi sebaik-baik manusia. Sehingga kan Nabi mengatakan, kalau ada Nabi selepas pada aku, Saidina Umar akan menjadi Nabi. Kalau ada Nabi. Maknanya pengiktirafan kepada Saidina Umar sebaik-baik manusia. Orang yang di waktu siang seperti singa, di waktu malam seperti waktu malam menangis di hadapan Allah. Siapa Saidina Umar? Yang dahulunya itu digeruni, ditakuti, begitu keras hati, tetapi menjadi selembut-lembut hati. Apakah jalan dia? Ulama mengatakan di antaranya adalah hati yang berzikir kepada Allah Ta'ala. Hati yang berzikir. Kalau manusia yang seburuk-buruk, sejahat-jahat manusia, kalau kita zikirkan hatinya, talqinkan zikir kepadanya, zikirkan hatinya, lidahnya berzikir, lalu hatinya berzikir, lihatlah manusia ini akan menjadi sebaik-baik manusia. Kerana apa? Kerana apabila baiknya hati, idza saluhat saluhat jasadu kullu, wa idza fasadat fasadat jasadu kullu, ala wahya qalbu. Sesungguhnya apabila baik dia, maka baik sekaliannya. Kalau buruk-buruk sekaliannya. Itulah yang dimaksudkan dengan hati. Batu kata guru saya, yang jahat bukan tubuh anggota. Walaupun dia tumbuk orang, ni tidak jahat tangan. Walaupun dia sepak dia, kaki tidak jahat. Yang jahat tu apa? Hati. Yang rosak tu hati. Maka baiki hati tu, baiki hati. Nak baiki hati dengan apa? Ulama mengatakan baiki hati dengan zikir. Dengan jalan zikirlah akhir sekali menyebabkan hati tadi bercahaya. Bila cahaya, lalulah menjadikan manusia tadi dekat dengan Allah. Minta rapat-rapat sikit supaya orang boleh masuk. Tengok. Berkata Abu Qasim, Imam Abu Qasim Al-Kushairi rahimahullahu ta'ala. Berkata Abu Qasim Al-Kushairi, zikir adalah permulaan kewalian. Perjalanan kewalian wali-wali Allah. Wali ni banyak. Ada yang wali yang Allah Ta'ala beri karamah, ada yang wali Allah Ta'ala beri dia ini keistimewaan tertentu. Tapi kewalian ini di antara yang disebut wali adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, yang Allah Ta'ala kasih kepadanya. Ini secara umum ke orang-orang yang bersifat kewalian. Wali ini siapa-siapa boleh jadi wali. Masuk wali peringkat umum, peringkat umum. Wali yang umum adalah wali, ada orang-orang yang beriman kepada Allah dan dia adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Itu wali juga. Hanya wali yang khusus, ada wali ibda, ada wali kutub. Maknanya ada yang wali tu wali yang tinggi maqam dia, ada yang wali yang rendah maqam dia. Ada dua orang wali. Dua orang wali. Jadi dua orang wali ni berjalan, kedua-duanya wali. Jadi dia pun kata sekarang ni nak ambil air sembahyang, tapi tidak ada air sembahyang. Kata seorang wali, tidak apa, ambil air, biar saya, mari kita ambil air sembahyang. Lalu dia pun tepuk. Dia pun tepuk tanah. Dia tepuk tanah, keluar air. Lalu dia pun ambil sembahyang. Kata orang ni, sila ambil air sembahyang. Kata wali seorang lagi, tu tidak boleh ambil air sembahyang. Lalu dia pun pergi. Walaupun dia ada air, tapi tidak basah. Lalu dia kata, di sisimu air, tapi di sisi aku belum lagi air. Ini ke wali, sama-sama wali. Jadi kata di sisi semua. Jadi wali yang pertama ambil air, masa tepuk tu keluar air, memang ambil sembahyang. Tapi wali kedua, walaupun dia pergi ke air, tapi tangan dia tetap kering. Jadi walaupun di sisi kamu air, tapi di sisi aku ni belum lagi air lagi. Jadi wali ni dia ada tahap-tahap wali. Tahap-tahap wali. Tapi yang kita nak bahas ni boleh jadi di sini adalah pekat permulaan orang yang dikasihi oleh Allah. Kita membahaskan wali umum saja. Maka dia kata zikir adalah permulaan kewalian. Dan tidak ada orang-orang yang menjadi wali kecuali semuanya mereka adalah ahli zikir. Zikir.
Ada yang wali mana? Wali ini wali yang Allah Ta'ala beri dia ni. Kalau dia mengajar tak ada apa. Kalau dia buat benda orang tengok tak molek. Tapi dia semaya betul dah. Orang tengok mana semaya. Ni Allah Ta'ala beri. Orang yang macam ni Allah Ta'ala beri. Orang ni dia duduk sama dengan aku. Jangan duduk dengan orang lain. Jadi tak ada pengikut, tak ada orang cara dia dengan Allah Ta'ala saja. Kalau dia buat benda-benda semua orang kata tak betul. Ini dia antara wali. Wali. Jadi itu kan wali-wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tak dapat tidak. Jalan dia adalah jalan berzikir kepada Allah Ta'ala, jalan mendekatkan diri kepada Allah. Puncak Wuslah ni perjalanan puncak sampainya kepada Allah, hubungan hamba dengan Allah. Dan merupakan puncak perjalanan yang sampai kepada Allah, zikir. Wusul ni sampai puncak, sampai kepada puncak untuk sampai kepada Allah. Seperti kita ini, seperti orang yang naik bukit, mendaki bukit. Maka untuk sampai kepada puncak, talinya adalah berzikir pada Allah. Dengan zikir boleh sampai kepada puncak kepada Allah. Hubungan dengan Allah, orang yang berzikir ada hubungan dengan Allah. Sebab tu tidak hairan orang yang berzikir datang waridat datang petunjuk daripada Allah. Kadang-kadang mari petunjuk pada Allah, kadang-kadang mari perasaan. Orang nak buat jahat ke dia, tadi orang panggil dia, mari dia kesan dia zikir, mari tak payah pergi. Ataupun hati jadi benci, dia pun tak pergi. Allah Ta'ala buat ada pertolongan daripada Allah dengan berzikir. Dan zikir ni, orang yang berzikir seolah-olah orang itu ada hubungan dengan Allah. Maka dia kata penyampai kehendak dan orang yang berzikir ni, Allah Ta'ala akan makbulkan apa yang dia kehendaki. Dimurahkan rezeki dengan berzikir. Ada banyak berzikir, Allah Ta'ala beri rezeki. Ini yang orang faham kadang-kadang tambah berhenti kerja, duduk berzikir saja. Berzikir itu tidak boleh juga. Kita kena tengok pemberian Allah. Kalau Allah Ta'ala beri kita makam sampai tahap tu, tak kerja pun sampai makanan, tak apa. Tapi kalau kita tak kerja, memang tak sapa, itu kena bekerja. Tapi berzikir, jalan kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dia kata, tanda permulaan yang sahih serta lambang penyudah yang baik. Kalau kamu nak tengok perjalanan yang betul, perjalanan itu mesti ada zikir. Ini kata siapa? Kata Abu Qasim Al-Kushairi. Perjalanan permulaan, ataupun dia kata tanda permulaan yang sahih, tanda permulaan yang benar, tanda permulaan yang betul, mesti ada zikir. Orang yang betul, orang yang guru yang betul, mursyid yang betul, pembawa jalan yang betul, pembawa hidayah yang betul, mesti kena ada jalan zikir. Maka jalan zikir sebagai tanda yang sahih dan ia sebagai lambang orang yang berzikir, dia akan mendapat penyudahan yang baik dengan jalan berzikir kepada Allah Ta'ala. Sebab tu dia sebut dalam hadis, man akhirul kalam la ilaha illallah. Siapa yang akhir kalam dengan kalimah la ilaha illallah, dakhala jannah. Akhir kalam dia dengan kalimah la ilaha illallah. Tidakkah kalimah la ilaha illallah ni kalimah zikir yang dijadikan zikir? Jadi bagaimana kita nak akhir kalam dengan kalimah zikir, sedangkan semasa kita hayat kita tak pernah berzikir kepada Allah Ta'ala. Sebab itu dia katakan bahawa permulaan yang benar itu zikir, dan lambang orang yang mendapat penyudahan yang baik adalah orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia kata segala-galanya berada di sebalik zikir. Kebaikan berada di sebalik zikir. Kelebihan berada di sebalik zikir. Semua sifat yang terpuji kembali kepada zikir. Semua sifat-sifat yang terpuji kembali kepada zikir. InsyaAllah berzikirlah kepada Allah. Kita akan tengok orang yang buruk akhlak akan menjadi baik akhlaknya, kerana kebaikan itu ada pada berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang ilmu dia payah nak dapat ilmu, dia banyakkan zikir, maka akan datang pembukaan ilmu kerana banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang tidak khusyuk di dalam ibadah,
ibadat, maka dia berzikir, dia akan dapat kekhusyukan di dalam ibadat kerana kebaikan pada zikir yang tersebut. Maka demikianlah berkat zikir, dengan kehebatan zikir, orang yang sakit pun kadang boleh sihat dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Bahkan orang yang hati keras, yang payah menangis di hadapan Allah Ta'ala, yang banyak dosa, mereka boleh tinggalkan maksiat sekelip mata, mereka boleh menangis kepada Allah dengan jalan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ramai orang-orang yang mengikuti jalan sufi berkata, kami telah lalu jalan yang lain, kami tidak menangis di hadapan Allah. Kami telah lalu jalan yang lain, kami tidak melihat dosa kami. Tapi bila kami lalu jalan kesufian, kami boleh menangis di hadapan Allah. Bila kami lalu jalan kesufian, hati kami cepat ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kami lalu jalan kesufian, kami boleh meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah zikir. Segala kebaikan itu berada di sebalik zikir. Hanya orang kata dan berzikir tak cara hal lain. Kalau kita mengkaji siapakah pejuang-pejuang Islam, siapakah pejuang-pejuang Islam, mereka semua ahli zikir. Sehingga kan Nabi SAW bersabda, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang membuka kota Konstantinopel. Sebaik-baik pemimpin yang membuka kota Konstantinopel. Siapakah pemimpin yang membuka kota Konstantinopel itu? Yakni Sultan Muhammad Al-Fatih. Siapakah Sultan Muhammad Al-Fatih? Beliau adalah ahli tarikat. Apakah tarikat dia? Tarikat dia tarikat Syazuliyah. Semuanya mereka ahli zikir. Mereka berjuang atas jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hanya setengah-setengah orang berzikir saja. Mereka berzikir saja, kadang-kadang mencari kepentingan, mencari karamah, mencari nak jadi wali, mencari nak dapat kelebihan-kelebihan, nak cari kasyaf, nak cari kelebihan-kelebihan yang lain. Ini tidak dikehendaki oleh Allah. Yang dikehendaki mencari tauhid untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka segala kebaikan itu ada pada berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tidak dapat tidak disuruh kita supaya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua sifat yang terpuji kembali kepada zikir. Serta daripada zikir inilah zahirnya sifat-sifat tersebut. Nak tahu, maka berzikir banyak-banyak, akan terzahirlah, ternyatalah sifat-sifat yang baik. Beliau juga berkata, zikir adalah rukun yang kuat dalam menuju kepada hak Allah, menuju kepada al-haq. Rukun untuk sampai kepada Allah mengikut pendapat ulama ini, Imam Abu Qasim, rukun, satu kewajipan untuk sampai kepada Allah, berzikir. Ia untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Bahkan ia ada asas jalan ini. Jalan untuk sampai kepada Allah adalah jalan berzikir kepada Allah Ta'ala. Maka asasnya mesti berzikir. Batu bukan kata bila kita berzikir kita kena tinggal ibadat-ibadat yang lain. Tidak, kita berzikir. Orang dengan cara berzikir, dia berzikir lalu dia membaca Al-Quran, maka Quran itu akan memberi kesan di dalam hati. Disebut dalam hadis, umat di akhir zaman membaca Al-Quran hanya halqom saja, tidak sampai ke dalam hati. Maknanya apa? Maknanya orang yang membaca Quran hatinya lalai, tidak bertadabbur, tidak memerhati. Dengan sebab apa hati mereka tidak boleh bertadabbur? Dengan sebab apa hati mereka tidak boleh tunduk, tidak boleh merasa kegerunan dengan membaca Al-Quran? Kerana tidak ada berzikir kepada Allah. Bila berzikir akan menyebabkan hati tunduk kepada Allah, hati jadi tenang. Bila tenang membaca Al-Quran, barulah merasakan Quran itu memberi kesan di dalam hatinya. Maka dia kata seseorang itu tidak sampai kepada Allah. Ini kata ulama. Al-Imam Abu Qasim Al-Qushayri mengatakan seseorang itu tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala kecuali dengan sentiasa melazimi zikir. Ini kata Al-Imam Abu Qasim Al-Qushayri. Ini kata ulama besar. Yang diakui seorang ulama yang mutabar, dan dalam kitabnya Risalah Qushayriyah, di antara kitab yang masyhur yang dikarang oleh ulama ini, dan ternyata mengatakan bahawa seseorang itu tidak akan sampai kepada Allah. Dan kita boleh tengok perbezaan dia. Sudah lama kita beribadat kepada Allah. Ada orang dah sampai 10 tahun, 20 tahun beribadat. Adakah kita mencapai kekhusyukan di dalam sembahyang? Adakah berlaku perubahan di dalam hati kita? Adakah kita sudah menangis di hadapan Allah Ta'ala dengan sembahyang yang selama ni kita sembahyang? Tetapi cubalah lalui jalan zikir. Cuba lalu jalan zikir. Lalulah jalan berzikir. Kalau tidak 1 bulan, pergi 2 bulan.
Kalau tidak 2 bulan, pergi 3 bulan. Kalau tidak 6 bulan, kalau tidak 1 tahun, 2 tahun, pasti kamu akan jumpa, akan rasa jalan kekusyukan kepada Allah, akan rasa jalan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, akan merasa dia sudah berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu saya kata orang awam ini kebanyakan orang yang tidak berzikir. Orang salih, orang yang berjalan pada Allah, orang yang sudah berzikir. Orang yang sudah berzikir, berzikir dengan hati. Lalulah dia kata orang khawas sudah berjalan lagi, dia sudah berzikir dengan hati. Lepas tu khawas berjalan lagi sampai kepada Allah, dia sudah berzikir dengan sir rahsia Allah. Rahsia Allah Ta'ala semua sudah berzikir. Yang Allah Ta'ala sebut di dalam hadis mengatakan, akulah tangan dengan apa yang dia pegang, akulah mata dengan apa yang dia lihat, akulah telinga dengan apa yang dia dengar. Bukan bermakna Allah Ta'ala jadi telinga, tidak. Bermakna semua anggota dia sudah berzikir kepada Allah. Ia berzikir sir. Inilah kewalian Allah Subhanahu wa taala. Wali terhadap Allah Ta'ala apabila seorang itu sudah dekat berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ulama kata, selagi mana kamu tidak berzikir, kamu tak akan sampai kepada Allah. Sudah banyak kita melakukan jalan ibadat kepada Allah, tapi ibadat yang kita lakukan selama ini, start daripada kita balik sampai ke sekarang, ibadat yang tidak disertai dengan zikir. Apa kesan hari ini? Tidak ada kekusyukan. Imam Asy-Syafi'i sendiri pun, Imam Al-Ghazali sendiri pun, masa dia belum lalu jalan tasawuf, dia menjadi ulama, orang yang alim, banyak kitab-kitab termasyhur dengan kealiman dia, dia masih lagi merasa tidak dapat khusyuk lagi sembahyang. Dia masih lagi merasa tidak dapat membuang dunia di dalam hati, sehinggalah dia lalu jalan tasawuf. Bila dia lalu jalan tasawuf, beliau adalah ulama yang hebat. Lalu dia menyusun zikir-zikir. Satu hari ni baca 1000, ni baca 1000, ni baca 1000. Zikir-zikir yang disusun oleh Al-Imam Al-Ghazali untuk mengajak manusia supaya ingat kepada Allah dan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikirlah dahulu dengan lidah, insya-Allah lama-lama zikir di dalam hati. Apabila zikir di dalam hati, lalu lama-lama zikir di dalam rahsia Allah Taala, sir Allah Taala. Ketika itu kita akan lahir 3 sifat. Yang pertama, fakir kepada Allah. Yang kedua, hina di hadapan Allah. Yang ketiga, dhaif di hadapan Allah Taala. Kamulah benar-benar hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kita tidak hamba lagi pada Allah. Hamba kita mungkin pada dunia lagi. Hamba kita masih lagi hamba kepada makhluk lagi. Kita masih lagi hamba kepada apa yang kita ingini dengan nafsu kita lagi. Maka siapakah yang benar-benar hamba kepada Allah? Orang yang hati ingat kepada Allah Ta'ala. Dengan jalan apa? Dengan jalan berzikir kepada Allah. Lalu ulama mengatakan, tidak akan sampai, mesti kena lazim dengan mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh melalui jalan aku, ulama mengatakan di antaranya jalan zikir. Lanahdiyannahum subulana, kami akan beri petunjuk kepada mereka, kami akan memberi hidayat kepada mereka apabila lalu jalan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali kata, aku lalu lautan tasawuf tenggelam, lautan yang tidak bertepi. Lautan yang tidak bertepi. Lalulah dia sedar, jalan inilah jalan yang menyampaikan kita kepada Allah Ta'ala. Bukan tidak bagus, yang lain bagus. Ilmu tauhid ada, ilmu fiqh mesti kena ada. Lalu jalan tasawuf. Lalu jalan tasawuf, jalan yang kita berjalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah telah berkata, tidak syak lagi, tiada ragu-ragu lagi bahawa hati itu berkarat. Hati kita berkarat seperti berkaratnya besi, seperti berkaratnya besi, serta selainnya, ataupun karat selain daripada besi, dan penggilapnya adalah dengan berzikir. Hati kita berkarat, kata Ibnu Qayyim Jauziyah, tidak dapat diragukan, tidak dapat dinafikan. Hati kita berkarat. Apa tanda orang yang hati itu keras dengan Allah? Apa tanda hati mereka itu gelap dengan Allah? Yang pertama, dia ini tidak menangis di hadapan Allah. Yang kedua, dia tidak mampu meninggalkan maksiat terhadap Allah. Yang ketiga, dia tidak mampu beristiqamah dengan ibadat yang dia lakukan. Yang keempat, dia tidak mampu beramal dengan ilmu yang dia didapati. Yang kelima, dia tidak bersuhbah dengan orang-orang yang baik. Dia tidak memilih orang-orang yang baik untuk berkawan dengannya. Ini tanda orang-orang yang gelap hatinya kepada Allah Ta'ala. Maka ketahuilah hati kita gelap, kata Ibnu Qayyim. Hati kita gelap. Hati kita gelap ataupun hati kita sudah berkarat.
maka besi yang berkarat, kalau kita nak gunakan dia lagi, kita kena kilatkan besi tadi. Kita kena gosok besi tadi supaya dia menjadi kilat. Supaya dia menjadi kilat. Apakah pengilat bagi besi tadi? Apakah pengilat bagi hati tadi? Pengilat bagi hati adalah berzikir kepada Allah. Sesungguhnya jika tapi melihat macam mana orang-orang yang beriman yang dahulunya masa jahiliah cukup kedekut, tetapi apabila beriman cukup infak fisabilillah, cukup jadi dermawan. Mereka cukup dermawan. Yang dahulu masa jahiliah cukup keras ganas, tetapi apabila beriman saja mereka menjadi sebaik-baik manusia. Orang yang cukup baik akhlaknya. Apakah sebabnya? Di antara sebabnya dibersihkan hatinya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila berzikir, hati menjadi putih berkilat, jernih berkilat. Bersinar hati tadi. Bila hati tadi bersinar, dapat menyuluh ke kegelapan. Dan apabila dapat menyuluh kegelapan, maka pastilah akan dapat membezakan yang mana satu yang baik, yang mana satu yang buruk. Apabila meninggalkan zikir, ini kebanyakan kita. Apabila manusia itu meninggalkan zikir, dia tinggal zikir, dia tidak berzikir kepada Allah, ia akan berkarat, hati akan berkarat. Dan apabila dia berzikir, hati akan berkilat. Hati berkarat dengan dua perkara, yakni dengan kelalaian dan juga dengan dosa. Kenapa hati jadi berkarat, jadi gelap? Dengan sebab dia lalai kepada Allah, dengan sebab dia melakukan dosa. Maka pengilat dia dua perkara juga. Apa pengelak dia? Yang pertama berzikir kepada Allah, yang kedua beristighfar banyak-banyak kepada Allah. Inilah jalan pengelak hati, inilah jalan pembersihan hati. Sesiapa yang kebanyakan waktunya berada dalam kelalaian, maka karatlah yang akan tertumpuk di dalam hatinya. Banyak lalai kepada Allah, ini tanda hatinya berkarat, ataupun hatinya lalai kepada Allah Ta'ala. Maka jumlah karat dia ikut kadar kelalaian dia. Semakin banyak dia lalai, semakin dia tengok orang ni kena berzikir la ilaha illallah, kamu kena berzikir 10,000. Mari orang lain kamu kena berzikir 5,000. Mari orang lain 7,000. Mari orang lain kamu cukuplah beramal 100 dah sehari. Mari orang lain 200. Tengok atas keadaan. Tok guru tengok karat tebal tara mana. Maka dikilatkan. Maka pengilatnya adalah berzikir kepada Allah Ta'ala. Apabila hati berkarat, tidak tergambar dalam hati gambaran maklumat yang sebenar. Tak masuk dalam hati. Lepas tu kita belajar tak masuk. Apa tak masuk dalam hati? Sebab apa? Sebab hati kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata di sini menyebabkan dia melihat kebatilan. Lalulah dia kata kebatilan dalam rupa kebenaran, dan kebenaran di dalam rupa kebatilan. Kenapa manusia jadi buta? Tidak kenal yang mana satu kebenaran, yang mana satu kebatilan? Kerana tidak ada penyuluh. Apakah penyuluhnya? Penyuluh zikir. Kerana hati mereka telah gelap. Bila hati gelap, dia tak tahu mana baik, mana buruk. Tetapi kalau hati sudah bercahaya, bersinar, maka dengan cahaya tadi, dengan bersinar tadi, dia dapat suluh yang mana buruk, yang mana satu yang baik. Ini kerana apabila karat bertumpuk, ia akan menjadi gelap dan tidak lagi zahir rupa hakikat sebagaimana sebenar. Apabila karat bertumpuk dan menjadi hitam, lalu membentuk kotoran, maka rosaklah gambaran dan pemahamannya, menyebabkan dia tidak menerima kebenaran. Hati dah rosak dah, tak boleh nak terima lagi kebenaran kerana sudah gelap. Kecuali nak bersihkan tadi, mesti kena berzikir kepada Allah Ta'ala. Maka dia kata di sini menyebabkan dia tidak menerima kebenaran dan tidak mengingkari kebatilan. Patutnya yang batil dia ingkar, tidak ingkar. Ini adalah sebesar-besar balasan terhadap hati. Hati rosak habis. Binasanya manusia kerana binasanya hati. Binasanya manusia kerana rosaknya hati. Perkara tersebut berpunca daripada kelalaian serta mengikut hawa nafsu. Maka kedua-duanya akan menghapuskan cahaya hati dan membutakan pandangannya. Membuta pandangan tentang kebaikan dan juga keburukan. Firman Allah Ta'ala, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang telah kami lalaikan hatinya daripada mengingati kami. Di sini menunjukkan kita hendaklah kamu berkawan dengan ahli zikir.
hendaklah kamu berkawan dengan ahli zikir, dan jangan kamu berkawan dengan orang yang tidak berzikir, kerana orang yang tidak berzikir Allah Ta'ala telah lalaikan hatinya, serta mengikuti hawa nafsunya. Apabila dia tidak berzikir, dia akan mengikuti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melampaui batas. Apabila dia ikut hawa nafsu, dia akan jadi manusia yang melampaui batas, yakni mengekalkan dosa-dosa. Dosa besar dikekalkan, kemudian tidak rasa takut dengan dosa yang dia lakukan, sebabnya tidak berzikir kepada Allah. Maka marilah kita berzikir kepada Allah, banyakkan berzikir, hadirlah majlis zikir. Saya yakin dan percaya kita akan rasa kelainan di dalam hati kita. Kita tidak lalai, yang lalai hati. Jangan biarkan hati lalai. Kalau hati lalai, maka binasa habis amalan kita. Mari kita berzikir kepada Allah. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan dengan zikir yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma rizqna 'ilman nafi'an wa rizqna fahman thayyiban. Allahumma ij'alna minal muttaqin waj'alna minal mukhlisin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ij'alna min ahli sa'adah, Allahumma ij'alna min ahli khair, Allahumma ij'alna min ahli 'ilmi, Allahumma ij'alna min ahli zikri, Allahumma ij'alna min ahli zikri, Allahumma ja'alna min ahli zikri, Allahumma ja'alna min ahli jannah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah rabbil alamin. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون